Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gambar rajah sel kimia ringkas untuk kita mengukur nilai voltan bagi sesuatu sel. Dalam eksperimen ini kita akan menggunakan logam kuprum yang kita sambungkan di terminal positif voltmeter, manakala logam di terminal negatif voltmeter kita akan letakkan logam selain daripada logam kuprum. Okey, logam kuprum di terminal positif voltmeter dan logam lain kita letak di terminal negatif voltmeter. Pastikan hanya logam sahaja yang terendam dalam larutan. Okey, pastikan logam saja yang terendam dalam larutan dan pastikan klip buaya tidak menyentuh langsung larutan tu. Okey, klip buaya tidak boleh menyentuh walaupun sedikit dalam larutan. Jadi untuk mengelakkan klip buaya jatuh ke dalam larutan, maka kita boleh gunakan klip bulldog. Okey, kalau kamu perhatikan ada klip bulldog yang dikepit pada klip buaya. So klip bulldog tu kita akan apitkan di bikar. Okey, untuk elakkan klip buaya tu tenggelam. Okey. Tu saja kegunaan klip bulldog tu. Apabila radas kita dah pasang dengan lengkap dan ada larutan yang dimasukkan dalam bikar. Kalau dalam gambar rajah ni belum ada larutan. Sebab tu kalau kamu perhatikan dia jarum voltmeter tu belum lagi menunjukkan pesongan. Kalau dah ada larutan lengkap, pastikan jarum voltmeter terpesong. Kalau tak terpesong juga, mungkin masalah wayar kamu rosak ataupun voltmeter tu rosak. So kamu kena check lah dua tu. Okey, kalau dah lengkap kamu susun radas, tengok-tengok jarum tak terpesong, so ada dua kemungkinan saja. Mungkin wayar tu ada terputus kat mana-mana ataupun voltmeter rosak. Baik, yang kedua cara membaca voltmeter. Voltmeter kamu akan baca dengan satu titik perpuluhan. Contoh 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 sampai seterusnya. Kalau tengok jarum tu menunjukkan pada nombor 1, kita akan baca 1.0. Okey, pastikan kamu tulis satu titik perpuluhan, 1.0. Jangan tulis 1 saja. Okey. Kalau dia tunjuk nombor 2, 2.0 dan seterusnya. Baik. Ini adalah satu contoh gambar rajah sel kimia ringkas menggunakan pasangan logam kuprum dan magnesium. Okey, pasangan logam kuprum kita akan letak di katot. Sel kimia katot kita sebut terminal positif. Kuprum kamu akan letak di sebelah katot, iaitu terminal positif. Manakala magnesium kita akan letak di sebelah anode, iaitu terminal negatif. Kuprum akan kekal berada di katot dan mungkin kamu akan diberi pasangan logam yang berbeza-beza. Mungkin kuprum dipasangkan dengan magnesium, ataupun kalau dia tak sebut magnesium, mungkin dia hanya sebut logam Y saja. Logam Y boleh jadi, ataupun dia sebut logam Z, logam X, logam A. Dia tak sebut nama. Okey, tapi kuprum dia akan sebut. Sebab kuprum ni dia wajib berada di katot. Cuma di anode ni boleh berubah-ubah ikut soalan. Soalan tu mungkin bagi logam Y, logam Z, logam A, ataupun dia sebut nama terus. Yang penting logam kuprum akan disebut. Cuma yang ni mungkin X, Y, Z. Logam X, Y, Z. Saya ambil contoh ni, katakanlah yang ni ialah logam kuprum dipasangkan dengan magnesium. Ataupun magnesium ni saya labelkan sebagai Y lah. Kalau dia tak sebut magnesium, mungkin dia sebut Y. Kuprum dengan Y contohnya. Jadi apa yang perlu kamu pastikan dalam kamu menyusun radas tu ialah pastikan kedudukan katot dan anode tu betul.
No, yang paling penting kuprum mesti berada di sebelah terminal positif voltmeter. No, voltmeter tadi kita dah tengok gambar rajah voltmeter. Sambungkan wayar di bahagian positif kuprum, pi dekat bahagian positif terminal voltmeter. Okey. Jadi larutan yang kita akan gunakan contohnya lah, kalau gambar rajah ni dia menggunakan larutan kuprum sulfat. Okey, kuprum sulfat, ingat kuprum sulfat berwarna biru. No, kuprum sulfat berwarna biru. Okey, so dalam gambar rajah ni kita ada elektrolit, iaitu larutan kuprum sulfat. Kita ada terminal positif kuprum, terminal negatif logam Y, no, ataupun magnesium. Okey. Jadi bila kamu dah melakukan eksperimen ni, benda yang paling penting yang wajib kamu dapat kenal pasti nanti ialah kamu wajib boleh menulis persamaan setengah di terminal positif dan di terminal negatif. No, persamaan setengah wajib tahu. Okey, kalau tak tahu pun kamu hafal lah. Saya dah bagi gambar rajah ni, kalau kamu tak tahu kamu hafal lah persamaan setengah ni. Okey, persamaan setengah tak susah pun. Cuma persamaan setengah bagi kuprum, setiap kali kita buat eksperimen kita dah tahu dah kuprum akan berada di terminal positif. Jadi persamaan setengah bagi kuprum sebiji macam ni. Dia takkan ubah dah. No, ion kuprum persamaan setengah kamu akan bermula dengan ion kuprum 2 positif. Bila kita buat persamaan setengah, kita lengkapkan keadaan dia tu. Cu 2 positif kurungan AK, aqueous. No, pastikan ada Cu 2 positif dalam kurungan AK. Bermaksud ni ion kuprum akan menerima 2 elektron menghasilkan logam kuprum. Okey. Jadi persamaan setengah di sebelah terminal positif ni, ion kuprum campur 2 elektron menghasilkan logam kuprum. No, logam kuprum. Sebab tu dalam kurungan kita letak simbol P, pepejal. Yang ni aqueous, larutan. Ion kuprum ni yang berada dalam larutan kuprum sulfat tu, dia berubah menjadi logam. No, dia berubah menjadi logam yang akhirnya nanti dia akan melekat di bahagian jalur kuprum ni. Sebab tu nanti kuprum kalau kamu tengok dia akan menebal bahagian sini. Sebab apa? Sebab ion yang ada dalam larutan ni dah semua bertukar menjadi logam. Dan dia akan menebal di sini. Jadi pemerhatian yang kamu akan dapat di terminal positif, jalur logam kuprum menebal. Okey, mana jalur logam kuprum? Ni yang kita panggil jalur logam ni. Kepingan lah. No? Jalur logam kuprum menebal. Tadi saya dah beritahu kan, ion kuprum, pasal apa jalur ni kita kata menebal? Sebab ion kuprum yang ada dalam larutan ni dah bertukar menjadi logam. So dia akan menempel di sini. Dia menyebabkan jalur kuprum menebal. Apa lagi pemerhatian yang kamu boleh nampak? Asalnya larutan ni warna biru. Larutan kuprum sulfat asalnya berwarna biru. Jadi bila kita tengok persamaan yang berlaku, ion warna biru larutan kuprum sulfat ni disebabkan banyaknya ion kuprum yang ada dalam tu. No, lagi banyak ion kuprum yang ada dalam larutan kuprum sulfat, lagi terang warna dia. Disebabkan kita nampak persamaan ni, ion bertukar menjadi logam. Makin lama makin banyak ion bertukar menjadi logam. Jadi makin lama makin kuranglah ion yang ada. So bila ion dah berkurang, warna dia pun makin lama makin pudar. Jadi kita kata keamatan warna biru larutan kuprum sulfat semakin berkurang. Okey, pemerhatian yang kedua, keamatan warna larutan kuprum sulfat warna biru. Bila kita sebut keamatan warna, kena sebut warna apa? Warna biru ke warna hijau ke? Untuk kuprum sulfat warna biru. Keamatan warna biru larutan kuprum sulfat semakin berkurang. Jadi ada dua pemerhatian yang kita boleh tengok. Satu kita boleh tengok di jalur kuprum, satu lagi kamu boleh tengok dalam elektrolit tu. Dalam elektrolit kuprum sulfat ni, warna apa yang berlaku dekat dia? Keamatan warna biru larutan kuprum sulfat semakin berkurang. Okey, jadi hafal persamaan setengah ni. Yang ni lah jawapan dia. Kok mana pun kamu kena tulis macam ni lah persamaan setengah untuk terminal positif.
Okey, bagi terminal negatif, terminal negatif kalau dia sebut jalur magnesium, maka kamu akan buat persamaan dalam bentuk formula kimia adalah magnesium bertukar logam magnesium bertukar menjadi ion magnesium membebaskan 2 elektron. Okey. Ataupun kalau dia tak sebut magnesium, dalam soalan dia sebut Y saja. Jalur logam Y. Jadi persamaan kamu kena buat dalam bentuk Y. Sama juga macam atas lah. No, Y. Keadaan dia perpejal. No, ni perpejal ni. Jalur ni perpejal. Kepingan logam tu perpejal. Bertukar menjadi Y 2 positif. Okey, magnesium cahaya 2 positif. Kalau dia bagi sini X, kamu tulislah X kepada X 2 positif tambah 2 elektron. Kalau dia bagi Z, kamu tulis Z kepada Z 2 positif tambah 2 elektron. No? Semua charge dia 2 positif. Y ke, X ke, Z ke, A ke, B ke, kamu letak semua 2 positif. Okey. Seterusnya persamaan ion keseluruhan. Okey, nak menulis persamaan ion keseluruhan, kita ambil balik persamaan setengah yang kita buat tadi ni. Persamaan setengah di sebelah terminal negatif dengan persamaan setengah di sebelah terminal positif. Kita gabungkan saja. No, sebab dua-duanya dah sama dah, dia punya elektron dia, belah sini pun 2, belah sini pun 2. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah kamu hanya ambil contoh. Okey, kalau lah sini kita ambil persamaan ni lah, persamaan magnesium dengan kuprum. Okey, Y kita abaikan sat. Kita ambil 2 ni. Okey, contoh. Bahan kita kena campur belah kiri kena campur dengan belah kiri. Hak belah kanan kita campur belah kanan. Okey, jadi persamaan ion keseluruhannya kamu ambil yang ni, magnesium, nampak? Magnesium duduk sebelah kiri, kita ambil yang ni. Lagi apa lagi yang belah kiri? Tak ada dah untuk dia. Tengok belah sana pula. Oh, ada ion kuprum belah kiri. Kita ambil magnesium ni belah kiri campur dengan belah kiri yang ni, ion kuprum. So jadilah macam tu. Logam magnesium campur ion kuprum. Okey, kiri campur kiri. Dapat persamaan kanan magnesium, ion magnesium campur dengan belah kanan sini ion kuprum. Okey, dapat ion magnesium equals campur logam kuprum. P perpejal. Okey, persamaan pastikan kamu tulis lengkap macam ni ya. No, berserta dengan keadaan dia tu. Dalam kurungan kita tulis P ke. P ni perpejal lah. AK ni equals. Okey. Jadi kalau kamu boleh ingat semua ni, insya-Allah lah tak ada masalah untuk amali kamu. Seterusnya, apa lagi yang kamu kena tahu? Contoh. Okey, katakanlah tadi kamu dah buat 3 eksperimen. Menggunakan 3 pasangan logam yang berbeza. Okey, satu kamu guna kupra, kamu pasangkan dengan X. Satu kamu pasangkan dengan Y. Satu lagi kamu pasangkan dengan Z. Dan bila kamu tengok dekat voltmeter, kamu dapat bacaan dia. Okey, contoh pasangan kuprum dengan X kamu dapat 0.2, kuprum dengan Y dapat 0.3. Ingat bacaan voltmeter 1 titik perpuluhan 0.2. Kalau dia letak jarum betul-betul dengan 2, kamu akan tulis 2.0. Ingat kalau dia letak betul-betul 3, kamu tulis 3.0. Okey, 3.1, 3.2 macam tu. Okey, ni katalah contoh kamu dapat bacaan macam ni. Contoh ni bukan bacaan yang sebenar. Kena cari dalam eksperimen nanti. Okey, katalah kamu dapat bacaan yang macam ni. Apa yang kamu kena buat? Biasanya soalan, kalau soalan kertas 2 pun biasanya dia akan minta kamu susun mengikut kereaktifan logam. Susun kereaktifan logam ni, siapa duduk atas, siapa duduk bawah dalam siri elektrokimia. Jadi cara nak menyusunnya mudah aja. Yang pertama, bila kita tahu dah kata kuprum tu berada di terminal positif, okey, siapa-siapa saja yang berada di terminal positif, automatik dia akan duduk di bawah.
Okay, siapa-siapa yang berada di terminal positif, automatik dia akan duduk di bawah. Kalau soalan tu kata Cuprum dengan X, Cuprum di terminal positif, Cuprum automatik duduk bawah. Dalam ni saya andaikan kata semua Cuprum ni berada di terminal positif. Okay, dia akan minta kamu letakkan Cuprum di terminal positif. Jadi automatik kita letak Cuprum siap-siap di bawah. Paling bawah sekali ialah Cuprum. Kalau dalam siri kereaktifan pun Cuprum duduk di bawah daripada kebanyakan logam-logam yang lain. Okay, macam mana kita nak tahu kedudukannya? Nak tahu berdasarkan nilai voltan yang kita dapat tadi ni, kita boleh tengok jarak nilai voltan yang hak mana, jarak yang hak paling jauh, lagi besar nilai voltannya, lagi jauh jarak dia. Contoh macam tadi, Cuprum dengan X. Okay, Cuprum dengan X kita dapat 0.2, tinggi sikit. Cuprum dengan Z dulu kita ambil. Cuprum dengan Z 0.1, paling rendah lah. Okay, jarak dia dekat. So dia duduk dekat sikit dengan Z. 0.2 tinggi sikit. Cuprum dengan X jauh sikit. Jarak dia. Tadi 0.1 ni 0.2, mesti jauh lagi. Makin tinggi nilai voltan, makin jauh kedudukan dia. So susunan dia nanti akan dapat macam ni lah. Okay, susunan dia nanti akan dapat macam ni. Y, X, Z, last sekali Cuprum. Paling reaktif Y, paling kurang reaktif Cuprum. Kalau soalan kata susun mengikut kereaktifan berkurang, kamu akan susun Y, X, Z, Cu. Y, X, Z, Cuprum. Kalau dia kata susun mengikut kereaktifan menaik, mulakan dengan Cu. Cu, Z, X, Y. Macam tu. Okay, simple je ni lah. Yang penting kamu tengok bacaan voltan yang kamu dapat tu, lepas tu kamu susun lah. Hak mana voltan paling tinggi, tu jarak lagi jauh. Okay. Dan Cuprum, pastikan Cuprum tu duduk paling bawah. Dalam banyak-banyak logam yang dibagi, Cuprum akan berada di paling bawah.